Pada 1564, setelah mengalahkan Johor, Sultan Aceh, Sultan Alauddin Al-Qahar telah mengahwinkan seorang putrinya dengan Raja Muzaffar, yakni anak almarhum Sultan Alauddin Riayat Shah II. Sultan Alauddin Al-Qahar juga telah mengangkat Raja Muzaffar sebagai Sultan Johor dan menghantar balik ke Johor untuk memerintah Johor, menggantikan almarhum ayahandanya. Sultan Muzaffar Shah, Sultan Johor ketiga, mula memerintah dan bersemayam di Johor Lama. Walaupun kalah dalam peperangan dan di bawah takluk Aceh, namun Aceh dipandang oleh baginda sebagai musuh yang telah merosakkan negerinya, dan Sultan Aceh dianggap sebagai pembunuh ayahandanya. Setelah berbincang dengan pembesar-pembesar negeri, baginda mengambil keputusan memindahkan pusat pemerintahannya dari Kota Batu ke satu lokasi dianggap lebih selamat yang dipanggil Seluyut. Sebenarnya baginda merasa bimbang, dirasakan lambat laun sudah tentu Aceh akan datang juga untuk menyerang Johor Lama. Sejak bersemayam di Seluyut, Seluyut menjadi pusat pemerintahannya dan Seluyut bertambah maju dan ramai penduduknya. Di kedua-dua belah sungai Seluyut dikatakan terdapat deretan rumah kediaman hingga ke padang ring-ring, dan terdapat sebuah pasar di Kangkang untuk memenuhi keperluan penduduk yang sangat ramai ketika itu. Namun kedudukan tempat tersebut kini sudah sukar untuk dikesan. Baginda mendirikan istana di atas bukit yang dipanggil Bukit Seluyut, tidak jauh dari kuala sungai Seluyut. Di bahagian tengah kota terletak istana Sultan Muzaffar yang dikelilingi rumah pembesar-pembesar yang semuanya diperbuat daripada kayu, manakala kedudukan rumah rakyat biasa banyak terletak di pinggir-pinggir sungai. Dari segi pertahanan, kota yang terletak di atas bukit memiliki jangkauan pandang yang luas. Keadaan sekelilingnya hampir menyerupai kota lama di Johor Lama. Kedudukannya sangat strategik, dapat mengawasi kedatangan kawan dan lawan. Keadaan tebing sungai yang curam secara tidak langsung menjadi benteng pertahanan semula jadi, menyukarkan pihak musuh yang datang untuk menyerang. Tidak beberapa lama bersemayam di Seluyut, Raja Fatimah adinda Sultan Muzaffar yang bersuamikan Raja Umar berasal dari Pahang, hamil dan melahirkan seorang putera dinamakan Raja Abdul Jalil. Sultan Muzaffar dikatakan sangat menyayangi anak saudaranya, malah dianggap sebagai anaknya sendiri. Diceritakan juga, sewaktu di Seluyut, Sultan Muzaffar telah mengawini anak Seri Naradiraja Pahang yang merupakan janda abang iparnya, yakni Raja Umar. Namun perkahwinan tersebut dilakukan secara senyap-senyap dan dirahsiakan kerana baginda merasa malu beristrikan janda abang iparnya sendiri. Tidak beberapa lama isteri baginda, yakni anak Seri Naradiraja Pahang, melahirkan seorang putera yang dinamakan Raja Abdullah. Pada 1568, sewaktu Sultan Muzaffar memerintah di Seluyut, Angkatan Perang Aceh menyerang Portugis di Melaka. Sebelum Angkatan Perang Aceh sampai ke Melaka, Portugis telah menghantar utusan ke Seluyut untuk mendapatkan bantuan. Sultan dan angkatannya telah datang ke Melaka, namun sewaktu Angkatan Johor sampai, Angkatan Aceh telah kembali ke Aceh sehari lebih awal meninggalkan Melaka. Walau bagaimanapun, kedatangan Sultan Muzaffar Shah dan angkatan perangnya disambut dan diraikan oleh Portugis. Menurut catatan Portugis, Sultan Muzaffar Shah digambarkan sebagai berbadan kurus, tinggi orangnya, matanya besar, sifat dan gaya baginda bercakap betul-betul sebagai seorang raja pemerintah, dan umurnya ketika itu lebih kurang 40 tahun. 2 tahun selepas itu, sebab marahkan Johor yang berbaik-baik dengan Portugis, Aceh telah datang menyerang Johor dan membakar rumah-rumah kediaman orang Johor di sepanjang sungai Johor. Pada 1570 juga, Sultan Muzaffar Shah mangkat dan digantikan dengan anak saudara baginda, Raja Abdul Jalil, dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Shah I, menjadi Sultan Johor keempat. Perlantikan yang dibuat oleh Bendahara Seri Maharaja Tun Nisap Misai serta pembesar-pembesar lain adalah atas wasiat dari Sultan Muzaffar Shah sendiri semasa hayatnya. Pada pandangan bendahara dan pembesar-pembesar lain, adalah sukar untuk mereka melanggar wasiat almarhum Sultan. Walaupun Raja Abdul Jalil merupakan anak Raja Fatimah,
Tetapi Raja Fatimah membantah perlantikan anaknya sendiri. Raja Fatimah beranggapan Raja Abdul Jalil masih kanak-kanak, baru berusia lebih kurang 8 tahun ketika itu. Sudah tentu pemerintahan dan kekuasaan negeri akan berada di tangan bendahara sepenuhnya. Raja Fatimah tidak berpuas hati dan menggesa bendahara agar melantik suaminya, yakni Raja Umar, menjadi sultan menggantikan kekandanya almarhum Sultan Muzaffar. Belum pun sampai setahun Sultan Abdul Jalil memegang tampuk pemerintahannya, secara tiba-tiba baginda jatuh sakit. Tidak beberapa lama gering, lalu baginda meninggal, dan dikatakan usia baginda pada ketika itu lebih kurang 9 tahun. Ada cerita yang mengatakan punca kemangkatan baginda adalah angkara diracun akibat dari perebutan kuasa dalam kalangan ahli keluarga istana sendiri. Pada tahun 1571, setelah kemangkatan Sultan Abdul Jalil Shah I, timbul juga kekecohan bila mana Bendahara Seri Maharaja, yakni Tun Hisap Misai, ingin mengangkat Raja Abdullah sebagai Sultan. Ianya sekali lagi mendapat tentangan dari Raja Fatimah, mak saudara kepada Raja Abdullah. Raja Abdullah adalah anaknya kepada almarhum Sultan Muzaffar Shah, hasil perkahwinannya dengan anak Seri Naradi Raja Pahang, sebagaimana dinyatakan sebelum ini. Diceritakan juga sambil memarahi bendahara, Raja Fatimah mengugut akan meninggalkan negeri ini jika bendahara tidak merajakan suaminya, yakni Raja Umar. Setelah berpakat dengan pembesar-pembesar negeri, berubahlah fikiran bendahara. Dalam fikiran bendahara, jika dia berkeras, mungkin rakyat jelata juga akan menyangka bahawa dirinya yang hendak menjadi Raja Johor. Lebih-lebih lagi, Raja Abdullah masih lagi kecil. Akhirnya Raja Umar ditabalkan menjadi Raja Johor kelima dengan gelaran Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II. Tidak beberapa lama selepas Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II ditabalkan menjadi Sultan, Bendahara Seri Maharaja Tun Hisap Misai meninggal dunia. Jawatan bendahara disandang pula oleh cucundanya, iaitu Tun Muhammad bin Tun Ahmad, bergelar Bendahara Paduka Raja, yakni Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang dilahirkan pada 1565 di Seluyut, dan ibunya bernama Tun Genggang. Bapanya Tun Ahmad bergelar orang kaya paduka raja. Tun Sri Lanang merupakan pengarang sejarah Melayu. Mula mengarang buku tersebut ketika berusia 47 tahun. Pada 1573, setelah lebih kurang 2 tahun pemerintahannya di Seluyut, Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II telah memindahkan pusat pemerintahannya dari Seluyut ke Tanah Putih. Alasan perpindahan tersebut dikatakan Seluyut tidak sihat untuk didiami. Ramai rakyat yang sakit dan meninggal dunia. Dari Tanah Putih lalu berpindah pula ke Kota Batu, Johor Lama. Kubu pertahanan Kota Batu telah diperbaiki dan diperkukuhkan lagi dengan persenjataan yang lengkap. Semasa awal pemerintahannya, baginda telah menjalin persahabatan dengan Aceh dan membenarkan kapal-kapal Aceh berdagang di Johor. Persahabatan ini tidak disukai oleh Portugis, lalu menyerang Johor Lama pada 1576 dan sekali lagi pada 1578. Namun, kedua-dua serangan ini tidak berupaya untuk mengalahkan Johor. Sepanjang pemerintahannya di Johor Lama, ada kalanya pemerintah Johor berbaik-baik dengan Aceh. Tetapi bila keadaan ini berlaku, Portugis pula merasa kurang senang dan akan memberi tekanan kepada pemerintahan Johor. Bila keadaan menjadi tegang, Portugis akan melancarkan serangan ke atas Johor Lama. Begitu juga sebaliknya, bila Johor berbaik-baik dengan Portugis, Aceh pula akan menyerang pemerintahan di Johor Lama. Sudah tentu dalam tempoh jangka masa yang panjang, sebenarnya Johorlah yang menjadi mangsa. Bermula pada 5 Julai 1587, Johor Lama diancam dan diserang secara besar-besaran oleh Angkatan Portugis di bawah pimpinan Antonio de Noronha dan Simão de Albuquerque, serta bantuan dari Angkatan Paulo de Lama Pereira yang datang dari Goa, menyerang habis-habisan Johor Lama. Walaupun sukar untuk mengalahkan Johor kerana mendapat tentangan hebat dan bermati-matian dari Angkatan Johor, akhirnya pada 15 Ogos 1587, Kota Batu Johor Lama dan Kubu Budak dapat dikalahkan oleh Portugis. Dalam serangan tersebut, kesemua rumah penduduk dibakar dan Johor Lama bagaikan padang jarak padang terkukur.
Diceritakan juga 10 orang pembesar dan pahlawan negeri termasuk Seri Naradiraja Johor terkorban dalam serangan tersebut. Manakala di pihak Portugis, panglima perang mereka iaitu Manuel de Alamanda dan Bernardo de Menezes juga terbunuh. Sultan dan pembesar-pembesar yang selamat sempat menyelamatkan diri, berundur ke hulu Sungai Johor dan berlindung di Batu Sawar. Setelah 14 tahun pemerintahan di Johor Lama, di Batu Sawar, Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II bersemayam dan membuka pusat pemerintahan baru. Kedudukan Batu Sawar juga di tepi Sungai Johor, lebih kurang 3 km dari bandar kota tinggi yang ada sekarang. Dan sejak itu, Batu Sawar mula menjadi pusat pemerintahan dan tempat bersemayam baginda. Lebih kurang 10 tahun memerintah di Batu Sawar, iaitu pada tahun 1597, Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II mangkat dan dimakamkan di Batu Sawar. Disebut orang mahrum mangkat di Batu Sawar. Lebih kurang setahun sebelum kemangkatan baginda, iaitu pada 1596, isteri baginda Raja Fatimah telah mangkat di Batu Sawar. Namun atas wasiat, Raja Fatimah dimakamkan di Seluyut, bersebelahan makam abangnya Sultan Muazzafar Shah dan anak indenya Sultan Abdul Jalil Shah I, yakni Raja Abdul Jalil. Disebut orang makam tiga beranak.